Salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu panas yang melibatkan sedekah dikatakan oleh Presiden PAS baru-baru ini. Dan kita dikejutkan oleh kenyataan terkini oleh pengurusi Pakatan Harapan Terengganu iaitu Datuk Raja Kamarul Bahrin apabila mengatakan bahawa sedekah sehingga 300 ke 600 ringgit ditawarkan kepada pengundi Terengganu. Lebih menyedihkan lagi apabila kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurusi Pakatan Harapan itu mengatakan bahawa berlaku juga PAS menabur wang antara 15 hingga 17 November yang lalu, iaitu 2 hingga 4 hari sebelum PRU ke-15 dengan kebanyakan isi rumah menerima wang antara 500 ke 1000 ringgit. Jadi apa yang saya lihat daripada apa yang dibuat oleh kepimpinan PAS ini apabila menyebut tentang isu sedekah, saya amat sedih apabila berlakunya banjir baru-baru ini. Kita tahu banjir itu melanda Terengganu dan juga Kelantan. Tetapi kerajaan pusat turun membantu dan akhirnya kerajaan pusat memberi 100 juta dibahagi dua, iaitu 50 juta setiap negeri. Tetapi begitu hebohnya pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional berkenaan dengan isu duit itu apabila disalurkan melalui JPP. Kerana mereka nak duit itu disalurkan kepada kerajaan negeri. Jadi apa masalahnya dengan JPP dan kerajaan negeri ini untuk rakyat? Pada saya, tidak ada bezanya. Melalui negeri pun sepatutnya sampai kepada rakyat, melalui JPP pun sepatutnya sampai kepada rakyat. Tetapi kenapa kerajaan pusat mengambil tindakan ataupun untuk menyalurkan melalui JPP? Kerana keyakinan dan pengalaman-pengalaman yang lalu telah pun menyebabkan menggunakan JPP lebih telus dan akhirnya boleh sampai kepada keseluruhan rakyat. Jika melalui kerajaan negeri, belum tentu. Kerana pernah berlaku apabila membeli bisnis. Jadi, daripada isu ini juga, PAS pada 15 dan 17 November, 2 hingga 4 hari sebelum PRU itu, boleh PAS membuat sedekah begitu banyak. 500 hingga ke 1000 untuk setiap keluarga. Dan waktu hari mengundi juga, kita lihat PAS memberi antara 300 ke 600 ringgit setiap pengundi. Jadi berapa banyak duit tu yang PAS ada. Jadi pada saya, kalau PAS nak menyumbang kepada kerajaan negeri Terengganu itu, melalui ahli-ahli parlimen mereka yang menang, melalui adun-adun mereka yang menjadi kerajaan negeri, saya rasa tidak menjadi isu. Lagipun sebelum-sebelum ini, pemimpin PAS banyak mendendangkan bahawa mereka tidak gagal. Mereka berjaya mentadbir kerajaan negeri. Tetapi isu 50 juta yang sangat kecil itu pun dipertikaikan. Jadi saya harap jika betul JPP tidak baik ataupun tidak bagus ataupun salah guna kuasa mereka ataupun ada penyelewengan berlaku dengan JPP untuk nak menyalurkan wang yang 50 juta itu, pimpinan PAS sila buat laporan polis ataupun buat laporan SPRM. Tetapi PAS juga kena bertanggungjawab untuk menjawab isu yang dari mana PAS dapat duit begitu banyak. Sebab itu, daripada kenyataan yang saya baca yang dikeluarkan oleh Datuk Raja Kamarul Bahrin selaku pengurusi Pakatan Harapan yang ada di media ini, yang mana orang ramai juga mula membuat pelbagai andaian susulan ratusan bilion ringgit wang kerajaan yang dikeluarkan sewaktu tempoh pandemik COVID-19 tidak dikesan. Yang menghairankan kami adalah membabitkan PAS yang selama ini mendakwa diri pejuang Islam dikaitkan dengan perbuatan itu secara meluas. Jadi saya rasa juga rakyat di negara ini tidak percaya dengan kepimpinan PAS ini. Mereka melaungkan isu Islam, isu-isu yang melibatkan rasuah dan apa semua. Tetapi hakikatnya mereka bergelumbung dengan kerja-kerja ini. Dari mana PAS dapat duit jika bukan daripada dana-dana yang melibatkan mereka berada dalam kerajaan yang lalu. Jadi dalam isu ini juga kita tahu siapa ada di belakang takbir semua ini adalah bekas Perdana Menteri Perikatan Nasional itu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana kita nak menyiasat perkara ini amat rumit. Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah berada di dalam kerajaan begitu lama dan beliau
tahu selok belok bagaimana nak menyonglap duit ni sebenarnya. Saya rasa kepimpinan UMNO sekalipun, kepimpinan Barisan Nasional pun, mereka tahu bagaimana caranya mereka nak ambil duit ini. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil duit, merompak duit dalam kerajaan ni, dia tidak buat seperti Datuk Seri Najib. Dia bijak. Jadi kita tahu apabila disiasat 92.5 bilion itu, bayangkan kalau 5 bilion saja yang hilang pun sudah cukup. 1 bilion bersamaan dengan 1.000 juta. Jadi 1.000 juta dalam 1 bilion. Kalau dibagilah kepada PAS ataupun untuk Terengganu saja 1 bilion. Kelantan 1 bilion. Untuk mendanai politik. Memang boleh. Inilah perkara-perkara yang berlaku dalam negara ini. Sebab itu yang PAS dok banggakan kemenangan mereka besar itu adalah hasil daripada kerja ini. Inilah yang dikatakan oleh pemimpin PAS sebagai sedekah. Jadi bayangkan PAS begitu banyak duit. Parti Barisan Nasional yang dah memerintah kerajaan negara yang begitu lama tidak dapat melawan. UMNO tu yang kita gah sebagai parti politik yang hebat pun tidak dapat melawan kali ini. Sebab itu kalau kita lihat kenapa Presiden PAS menolak untuk nak bekerja sama dengan Barisan Nasional PRU ke-15 ini tadi. Kerana mereka sudah selesai dengan pengagihan dana daripada Perikatan Nasional dan mereka dah selesai, dah dapat duit banyak dan mereka begitu yakin bahawa kali ini mereka boleh menang banyak kursi, Perikatan Nasional itu boleh menang banyak kursi dan akhirnya mereka percaya sangat bahawa mereka akan menjadi kerajaan. Tetapi itulah namanya pencalonan politik, itu juga kuasa daripada yang atas. Maka akhirnya mereka tidak dapat menjadi kerajaan. Jadi mereka fikir boleh jadi kerajaan dengan menggunakan cara lama, iaitu ikut pintu belakang. Mereka nak kumpulkan ahli-ahli parlimen untuk nak bersama dengan mereka membentuk kerajaan. Tetapi mereka telah pun membelakangi undang-undang, mereka telah pun membelakangi apa yang mereka bentangkan di parlimen, usul-usul yang telah pun diluluskan, yaitu anti lompat parti yang mana tidak dibenarkan melompat perseorangan. Tetapi hujah-hujah mereka untuk nak mengambil ahli parlimen ini tadi masih lagi kedengaran. Sebab itulah akhirnya Presiden PAS yang kita lihat begitu hangat dah cukup jumlah dah. Sampai hari ini cukup jumlah dia tu entah ke mana-mana. Kita tahu Perikatan Nasional tidak boleh membentuk kerajaan sewenang-wenangnya begitu. Dan mereka cuba menarik GPS waktu itu untuk bersama. Dan kita tahu bahawa jika berlakunya kerajaan Perikatan Nasional, Sabah Sarawak akan kerugian. Ini pun masih lagi ramai walaon-walaon daripada Sabah dan Sarawak tidak sedar. Yang bahawa apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dalam sejarah 6 lebih tahun Malaysia ini merdeka bersama dengan politiknya, akhirnya baru tahun ini kita boleh melihat ada timbalan Perdana Menteri dilantik daripada Sarawak. Jika tidak, hak-hak juga MA63 yang termaktub Sabah Sarawak itu bukan sebuah negeri tetapi sebuah wilayah. Dulunya adalah sebuah negara yang telah pun dikotak-kantikkan sebelum-sebelum ini. Hak-hak yang termaktub, penghasilan yang telah dicuri berpuluh-puluh tahun, hak-hak membangunkan kawasan Sabah Sarawak itu yang melibatkan juga lebih daripada RM 10 juta. Sekarang ini sudah naik kepada 50 juta, tidak perlu kelulusan pusat. Ini adalah satu yang baik. Bayangkan jika kepimpinan PAS ini memerintah bersama dengan Perikatan Nasional, dengan Parti Bersatu yang ada di dalam itu. Mereka akan tinggalkan negeri-negeri yang seperti Sabah dan Sarawak, negeri-negeri kepimpinan PH. Tetapi apabila PH menubuhkan dalam perpaduan, mereka begitu lantang menyuarakan seolah-olah mereka itu hebat. Dan kita lihat hari ini, saya harap SPRM siasat sampai habis. Dari mana dana yang begitu banyak PAS ini dapat? So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.